Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Syukur Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Hari ini adalah hari yang ke-18. 14 hari saya telah dikarantinkan. Dikarantinkan sebagai pesakit COVID, dikarantinkan di rumah. Dan saya bertarung bersama dengan kesakitan COVID ini. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, la ilaha illallah, saya telah diberikan kesembuhan. Walaupun tidak sepenuhnya, masih lagi ada gangguan pernafasan saya ini. Namun alhamdulillah, daripada segi deria bau, daripada deria makan, alhamdulillah saya telah mendapat kesembuhan dengan kuasa Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi hari ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang apa yang telah saya alami, dan ramai juga pesakit-pesakit yang seperti saya ini yang telah mengalami gejala COVID ini. Dan tidak perlu kita takut, kerana Allah sentiasa akan bersama dengan kita apabila kita yakin dengan la ilaha illallah, insya-Allah. Okey, apa yang saya ingin berkongsi hari ini tentang penyakit yang saya hadapi ini adalah COVID ini. Selama 14 hari saya dikuarantinkan. Saya bertarung dengan COVID ini. Memang jahat. COVID ini sebenarnya memang jahat. Mengganggu pernafasan, mengganggu mentaliti kita, dengan demam. Gejala saya ataupun simptom saya lebih kepada demam dan juga sesak nafas. Saya tidak ada sesama ataupun sebagainya, tetapi saya lebih kepada sesak nafas dan juga saya lebih kepada demam. Tapi alhamdulillah dengan habatus saudah, dengan bantuan lemon dan juga bunga cengkeh, insya-Allah dengan kuasa Allah dan sunnah daripada Nabi kita telah membawa kesembuhan yang saya rasa saya dapat sekurang-kurangnya sekarang ini untuk membuat suatu video untuk berkongsi bersama dengan saudara-saudara saya di luar sana, insya-Allah. Sekiranya kepada anda yang ingin mengetahui apakah seeloknya yang kita nak gunakan apabila kita di dalam COVID ini, seeloknya kita gunakanlah habatus saudah dan juga cengkeh dan juga lemon. Ini adalah salah satu yang telah banyak membantu saya, selain daripada vitamin C dan juga vitamin-vitamin yang lain. Tetapi satu yang paling baik yang saya lalui selama 14 hari ini adalah habatus saudah. Syukur Alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi mungkin ada yang nak tahu macam mana puncanya apa yang saya terlibat dengan COVID ini. Okey, masing-masing dia ada pemahaman dia dan juga pemikiran masing-masing. Tetapi apa yang telah saya difahami pada diri saya sendiri, sebenarnya sebelum ini saya telah banyak membawa staff saya, staff bos saya ke tempat-tempat vaksin, tempat-tempat vaksin. Jadi mungkin mereka-mereka ini yang telah divaksin mempunyai spike protein. Apabila mereka mempunyai spike protein ini, dan saya ini telah menghadapi shading. Jadi mungkin ada yang memberitahu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, terpulang. Tetapi ini adalah apa yang saya difahamkan. Saya telah menerima shading daripada penerima-penerima vaksin ini. Wallahu alam. Itu adalah apa yang Allah mengetahui daripada kita. Namun apa yang saya telah terima, bagi saya, apabila saya terima benda tu, saya balik, saya rasa ada sesuatu yang tak sesuai dalam diri saya. Jadi saya dapat rasakan, benda tu saya dapat rasakan. Jadi saya ambil
secepat yang mungkin saya telah berpisah dengan keluarga saya ketika itu, kerana saya rasa dalam keadaan saya tidak berapa selesa. Jadi bila saya esok 2 hari lepas tu, saya tengok dalam saya punya test, saya telah dijangkiti dengan COVID-19. Bila Alhamdulillah saya dapat memisahkan ketika itu saya dengan juga keluarga saya. Tetapi selepas itu saya balik ke family saya, keluarga saya, tetapi saya diasingkan di dalam bilik. Di dalam bilik memang diasingkan 14 hari. Memang saya tak berjumpa dengan isteri dan juga anak-anak. Cuma makan, minum isteri saya sediakan. Alhamdulillah. Dan itulah adalah salah satu gejala yang telah saya terima. Tapi mungkin ada orang berfikiran yang lain. Tetapi ini adalah sebenarnya apa yang saya rasa. Tapi apa sekalipun, hanya Allah saja yang mengetahui. Okey. Apabila saya menghadapi virus ini, sebenarnya virus ini jahat. Memang jahat, memang bisa. 4-5 hari saya diganggu. Maksud saya gangguan cara mentaliti. Tetapi Alhamdulillah, dengan zikir, hari-hari yang ke-4, ke-5 memang sukar untuk solat, memang sukar untuk membuat sesuatu kerana gangguan tu. Gangguan maksud saya, bila kita nak berzikir, kita nak solat, dia mengganggu. Benar-benar dia mengganggu pernafasan. Dalam memang ganggu benar-benar pernafasan. Tapi Alhamdulillah apabila saya banyakkan berzikir, tapi dengan kuasa Allah, la ilaha illallah, saya telah sedikit demi sedikit telah dapat melawan dengan virus kejahatan ini. Dan Alhamdulillah sehinggalah sekarang ini saya telah 14 hari telah dikuarantinkan. Alhamdulillah selesai. Dan hari ini adalah hari yang ke-18 saya diberikan keceriaan. Terima kasih kepada Allah. Dan bukan sepenuhnya kesihatan saya ini. Masih lagi ada gangguan di dalam pernafasan saya ini. Tapi insyaAllah dengan habatus saudah dan juga dengan zikir yang saya amalkan, insyaAllah dengan kuasa Allah, la ilaha illallah, kita berpegang kepada Allah, insyaAllah. Okey, itu sedikit apa yang telah saya alami. Okey, dan saya sebenarnya hari ini saya nak buat video ini adalah untuk saudara-saudara saya di luar sana. Mungkin kepercayaan, sebenarnya saya bukannya anti vaksin, sebenarnya saya pro safety. Bukan kita takut dengan vaksin ini. Tidak, kita tidak takut dengan vaksin ini. Tetapi sebenarnya apa yang telah kita lalui dan apa yang kita telah ketahui dengan menteri sendiri telah memberitahu apa uji kaji yang telah kita lakukan ketika ini dalam fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi kita ini adalah apa? Kita ni manusia macam mana untuk dikaji ataupun diuji kaji. Jadi bukannya untuk kita ni menjadi seorang anti vaksin, tidak. Tetapi kalau ada sesuatu vaksin itu telah menjadi komplit. Jadi bila kita lihat, saya minta maaf, bila kita lihat kadang-kadang ada yang divaksin meninggal dunia. Tetapi dengan alasannya mereka ini telah dijangkiti COVID. Tetapi sebelum ini mereka ini tidak ada jangkitan dan tidak keluar rumah. Apabila divaksin, mereka ini meninggal dunia. Wallahualam. Bukan kata saya nak katakan benda ni satu berterpasu ataupun tidak. Tetapi kita telah mengetahui benda ni. Dan ramai yang telah mengetahui. Tetapi kerana sesuatu yang kita sendiri pun tidak pasti sekarang ni, banyak orang yang telah mati juga atas vaksin ini. Jadi kalau ada benar-benar kesahihan yang sebenar-benarnya, mungkin saya pun akan mengambil vaksin. Tetapi kita kena lihat daripada pelbagai sudut, bukan saja kepada vaksin ini. Bila orang tengok pada vaksin ini saja,
Jadi mana mereka-mereka ini tidak nampak vaksin dan juga wabak ini. Vaksin dan wabak ini. Sebenarnya kamu tak nampak apa yang akan terjadi di sekeliling kamu. Kita ni ada agama. Terutama sekali kepada mereka-mereka ini, saudara-saudara saya, kita ni ada agama Islam. Bila kita ada agama, kita jangan macam mereka-mereka yang seolah-olah tak ada agama. Jadi kita ada agama. Kita perlu mengikut landasan agama kita, mengikut sunnah dan juga Al-Quran. Jangan main sebut aja. Jangan main sebut. Kita lihat sekarang ni, ramai main sebut dia, ikut Al-Quran, ikut sunnah, ikut Al-Quran, ikut sunnah. Tetapi apakah yang sebenarnya mereka ikut? Mereka cuma pandai berkata. Saya minta maaf, okey? Ini perkongsian dan saya nak buka minda kepada saudara-saudara saya di luar sana. Ajal maut kita ini adalah di tangan Allah. Siapa kita nak memperkatakan tentang ajal maut? Memang benar. Tetapi kamu fikir, orang yang meninggal, dia minum, dia mabuk, dia meninggal. Ajal maut di tangan Tuhan juga. Tetapi adakah cara dia meninggal itu Allah suka ataupun Allah tak suka? Dan apabila kita nak berikhtiar, saya selalu dengar saudara-saudara saya beritahu, kita cocok vaksin ini, kita ikhtiar. Kita ikhtiar kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita berserah kepada Allah. Ini Allah suruh kita ikhtiar. Allah suruh kita ikhtiar. Allah suruh kita ikhtiar. Macam mana Allah suruh kita ikhtiar? Ikhtiar ni, kita pergi merompak pun, kita ikhtiar juga. Kita pergi beli nombor, kita jadi kaya pun, atas nombor, ikhtiar juga. Tapi adakah ikhtiar kita itu Allah suka? Kamu fikir, kamu buka minda kamu. Adakah ikhtiar kita itu Allah suka? Apa yang Allah telah beritahu dan apa yang Allah telah tinggalkan, Nabi telah tinggalkan, sunnah dan juga Al-Quran. Allah dah beritahu dah, kamu jangan ikut. Kamu jangan ikut telunjuk Yahudi. Checkmate. Benda tu checkmate. Tak ada apa yang kamu boleh nak gulingkan dekat situ, kamu nak buat satu fakta ke ataupun apa yang lain. Allah dah pesan dah, jangan ikut telunjuk Yahudi. Minta maaf ni, saya minta maaf. Sebab tu kadang-kadang saya cakap, saya minta maaf lah. Bila kadang-kadang kita tengok orang yang cocok vaksin ni, lepas cocok, syukur Alhamdulillah, dos yang pertama, syukur Alhamdulillah, dos yang kedua. Kamu fikir sendirilah. Kita tahu apa yang ada di dalam vaksin itu. Memang sah benda yang haram dalam Islam ada di dalam vaksin itu. Tetapi kamu seolah-olah minum bir. Kamu seolah-olah minum bir, baca bismillah. Kamu fikir apa yang saya cakap ni, kamu buka minda kamu. Benar ke tak benar? Kamu minum bir, kamu cakap Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga, kamu cocok vaksin itu, benda yang haram masuk ke dalam tubuh kamu, kamu cakap syukur Alhamdulillah. Kamu rasa Allah suka ke tak suka dengan apa yang kamu lafazkan? Kamu guna nama Allah. Kamu guna nama Allah dengan benda yang haram masuk ke dalam tubuh kamu. Saya minta maaf ni. Saya minta maaf. Kamu fikir sendiri apa yang saya sampaikan ini. Kamu nak bertawakal, kamu nak berserah. Bila kita cakap, kita ni berserah kepada Allah, kita ni berserah, kita tawakal kepada Allah. Kamu cuba fikir, kamu berserah dan tawakal kepada Allah ataupun kamu berserah dan bertawakal kepada WHO. Kamu fikir, kamu berserah kepada Allah, kamu bertawakal kepada Allah, jalannya tidak sama dengan apa yang kamu lakukan. Macam mana kamu kata kamu berserah kepada Allah? Tetapi lebih kita lihat kepada mereka-mereka ini yang nak rentas negeri, yang tentang hal kerja mereka dan sebagainya. Dan ini kamu cakap berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kamu mempersendakan Allah. Kalau kamu bertawakal, kamu berserah kepada Allah, kamu berdoa dengan apa ayat-ayat yang Allah keluarkan. Kamu berdoa, kamu berserah kepada Allah dan kamu elak seelak-elaknya untuk kamu menerima
Walaupun benda tu kadang-kadang kita dalam Islam ni mengajar kita erti sabar. Jadi kita kena sabar. Allah dah cakap dah suruh kita sabar. Allah dah cakap jangan kita ikut telunjuk Yahudi. Jadi kenapa kita tak perlu nak ambil kesabaran ini untuk kita melawan ataupun kita terus pegang teguh kepada fi sabilillah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terpulang. Saya minta maaf dah. Saya bukannya nak menghasut ataupun saya bukannya nak mengajak orang-orang anti-vaksin kata apa tidak. Itu terpulang masing-masing. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Cuma saya nak perbetulkan kepada mereka-mereka ini, tolonglah janganlah kamu berkata tentang kamu ikhtiar. Allah suruh kita ikhtiar benda ni. Tolonglah jangan cakap Allah suruh ikhtiar. Allah suruh kita ikhtiar, Allah suruh kita berfikir. Banyak lagi benda yang perlu kita ikhtiar, yang boleh kita boleh buat. Berikhtiar, kita bertawakallah kepada Allah dan kita berserah kepada Allah, bukan kita berserah kepada manusia ataupun WHO. Saya minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak. Hari ini saya buka minda. Saya buka minda, jadi mana kamu fikirlah apa yang saya sampaikan ini sekiranya bermanfaat, kamu sendirilah fikir. Sebelum kita jauh, pergi lebih jauh, kadang-kadang terpesong dengan akidah kita, dengan iman kita. Jadi kita berhati-hatilah dengan apa yang perbuatan kita selama ini, terutama sekali kepada mereka-mereka yang berbai'ah. Saya pesan kepada mereka-mereka yang berbai'ah ini, kamu memperjuangkan fi sabilillah, tentera fi sabilillah. Jadi berpeganglah kamu kepada la ilaha illallah, insya-Allah. Dan hari ini saya pun minta maaf lah kepada mereka-mereka. Mungkin ada penerimaan yang tidak berapa selesa dengan apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf. Dan di sini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak memberikan saya semangat untuk saya terus mengharungi dengan COVID-19 ini. Dan terutama sekali kepada isteri saya yang tercinta, bidadari saya, yang telah menjaga saya, makan saya. Alhamdulillah, dia kontrol apa yang dia tahu, apa yang dia faham daripada sumber-sumber. Jadi mana dia telah banyak membantu saya, alhamdulillah. Dan juga kepada anak-anak saya yang juga telah membantu saya, kepada ibu saya, kepada sahabat-sahabat dan keluarga saya, alhamdulillah. Jadi saya minta maaf sekali lagi sekiranya apa yang saya cuba sampaikan kepada saudara-saudara saya di luar sana menyinggung perasaan. Saya minta maaf. Cuma kita harus, yang paling penting sekarang ini, dunia sekarang ini, kamu harus melihat, berfikir dan juga mengkaji. Ramai yang kita lihat sekarang ni melihat dan juga berfikir, tetapi mereka sebenarnya tidak mengkaji. Jadi mana kita ni dalam Islam, kita ni kena melihat, kita kena berfikir dan kita kena mengkaji. Dan saya berpesan baik kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh umat-umat Islam yang lain. Hadis dalam Al-Quran ini adalah panduan dan juga petunjuk jalan kepada umat-umat Islam. Tetapi kamu kena ingat, apabila kamu tidak melaksanakan hadis dalam Al-Quran ini menggunakan akal kamu, itu yang kita lihat sekarang ni, ramai yang menjadi gelap dan menjadi sesat perjalanan mereka ini. Apabila mereka ini menggunakan hadis dalam Al-Quran, tidak menggunakan akal untuk melaksanakan hadis dalam Al-Quran ini. Jadi ingat apa yang saya sampaikan ini. Gunakanlah hadis dalam Al-Quran ini sebagai petunjuk dan juga panduan kita dengan kita melaksanakannya menggunakan akal fikiran. Melihat, berfikir dan juga mengkaji. Sama-samalah kita mengingatkan diri kita dan juga saudara-saudara kita. Di akhir zaman ini, kita sendiri maklum, boleh keluar Dajjal, Freemason, Illuminati dan macam-macam lagi.
Jadi kamu carilah kunci dia. Kunci dia melihat, berfikir dan juga mengkaji. Saya akhiri video saya hari ini dengan sekali lagi saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan sedikit kesembuhan kepada saya. Saya belum dalam tahap yang selamat ni lagi, ya. Saya belum tahap selamat lagi. Tapi syukur Alhamdulillah. Saya telah merasai macam mana orang cakap sakit COVID ni. Jadi mana saya dah rasa dah sikit tak sebanyak pun saya dah rasa dah kejahatan virus ini, tapi dengan la ilaha illallah kita tak perlu nak takut. Kita tak perlu nak takut kerana dengan kuasa Allah inilah yang akan memberikan kesembuhan kepada kita juga. Jadi jagalah, kita sama-sama kita jaga, sama-sama kita doakan yang baik-baik kepada umat-umat Islam yang lain, insya-Allah. Daripada saya, pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.